Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Mak Rahman bin Kadini, ayah kepada Nurdiana Insyirah. Saya difahamkan untuk memberi kami diminta untuk berkongsi tip mengajar mendidik anak cemerlang. Saya pun terkejut sebenarnya saya tak tahu nak cakap apa, terkejut, tak prepare apa. Ni saya main cakap je ni apa yang saya buat untuk mendidik anak. Tip dia, saya ni sebagai ayah banyak mendengar, banyak memberi nasihat, banyak selesaikan masalah Kalau masalah tak boleh selesai, kita akan selesaikan masalah, berbincang baik-baik, selesaikan masalah tu. Dan jadikanlah anak-anak ni sebagai kawan rapat, bergurau, kadang bersukan bersama-sama, selalu macam kawan yang paling penting sekali, sembahyang jangan tinggal, dan berdoa. Tanpa sembahyang kita tak akan berdoa. Berdoa tu paling penting. Doa apa-apa yang baik untuk anak-anak. Itu je saya dapat bagilah. Selebihnya ibu dia banyak yang mendidik saya serahkanlah kepada ibu dia untuk menjawab nasihat tu. Okey, silakanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fazilah binti Ibrahim, ibu kepada Nurdiana Insyirah. Kami diminta untuk berkongsi tips mendidik anak cemerlang. Secara jujurnya, saya rasa tak ada tips yang spesifik sangat pun yang saya buat sebagai seorang ibu untuk mendidik anak cemerlang ni. Saya rasa apa yang saya bakal kongsikan nanti pun semua ibu bapa buat pada saya. Saya ni tipikal ibu yang garang. Saya memang seorang ibu yang garang dalam mendidik anak-anak. Anak-anak saya tahulah saya ni macam mana orangnya kan. So pertama sekali untuk tips yang mendidik anak cemerlang yang saya biasa buat ini benda yang hari-hari saya buat di rumah. Pertama sekali, saya setiap kali diorang nak keluar untuk pergi ke sekolah, saya memang akan pesan pada anak-anak ni semua, pesan pada anak-anak fokus dalam kelas masa cikgu mengajar. Sebab pada saya, fokus dalam kelas masa cikgu mengajar tu sangat-sangat penting. Sebab bila kita tak fokus, kita tak akan faham dengan apa yang cikgu ajar. Sebab bila apa yang kita pelajari dalam kelas tu, itulah yang kita akan jawab masa exam nanti. Sebab tu saya selalu pesan fokus dalam kelas. Memang itu yang hari-hari saya akan pesan pada anak-anak. Seterusnya, saya pesan pada anak-anak, kalau tak faham dalam apa jua pelajaran, tanya dengan cikgu. Jangan malu bertanya, jangan berat mulut. Memang itu yang saya selalu pesan. Tak faham, tanya. Okey, seterusnya, kongsi ilmu. Pada saya, berkongsi ilmu ni sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Sebab bila kita berkongsi ilmu yang kita ada ni pada kawan-kawan kan, ilmu yang kita ada tu akan semakin bertambah. Sebab ilmu yang ada pada kita ni pun atas pemberian Allah. Okey, seterusnya, anak-anak ni saya banyakkan buat latihan pada mata pelajaran yang diorang lemah. Kita sebagai ibu bapa, kita cari tahu apa mata pelajaran yang diorang lemah, yang kita rasa diorang tak boleh skor dalam exam kan. So kalau macam saya, saya cari tahu apa mata pelajarannya, and then saya akan belikan buku latihan dan saya suruh diorang buat latihan. Sebab latihan ni dapat mengukuhkan lagi dan dapat memahirkan lagi mata pelajaran yang kita lemah tu. Saya juga selalu pesan pada anak-anak, hormat orang tua, terutama sekali guru-guru. Terutama sekali guru-guru. Sebab pada saya, jasa guru ni memang tak terbalas. Pada saya, kejayaan seorang pelajar tu, cemerlangnya seorang pelajar tu pun atas jasa guru-gurunya juga. Bukan sahaja ibu bapa yang ada di rumah, tapi atas jasa guru-gurunya.
Saya juga pesan pada anak-anak, solat jangan tinggal. Sebab bila kita dah berusaha, kita kena berdoa. Dan bila kita nak berdoa tu, kita kena solat. Solat jangan tinggal. Lepas kita dah berdoa, kita dah minta pada Allah untuk tunaikan apa yang kita nak tu, kita tawakal. Semoga apa yang kita nak tu Allah makbulkan. Okey, sebagai seorang ibu pula, ini apa yang saya akan kongsikan ni, apa yang saya buat hari-hari lah. Memang inilah bendanya yang saya buat hari-hari. Saya akan sedekahkan Fatihah pada setiap anak-anak saya. Saya akan sebut nama satu persatu dan saya akan sedekahkan surah Al-Fatihah pada anak-anak berserta niat. Niatlah, mintalah apa pun untuk anak-anak. Cemerlang, berjaya dunia akhirat. InsyaAllah Allah makbulkan doa kita tu. Dan saya juga akan semak kerja sekolah anak-anak. Bila dia buat homework kat rumah tu, saya akan ada sekali dengan diorang dan saya akan semak kerja sekolah diorang. Itu yang saya buat. Seterusnya, masa anak-anak exam, saya akan pesan dekat diorang, buat sehabis baik. Jawablah semampu yang dia mampu buat. Selepas pada tu, apa pun keputusan yang dia dapat, kita terima dan redha. Sebab dia dah buat sehabis baik. Sebagai ibu bapa, mestilah kita nak anak kita dapat keputusan cemerlang kan. Tapi yang jawab soalan tu dia. Kita sebagai orang tua redha dengan apa pun keputusan yang dia dapat. Sebagai parents, saya sebagai seorang ibu menjadi pendengar yang setia pada anak-anak. Bagi nasihat, bagi kata-kata semangat. Jadi kawan baik untuk anak-anak kita. Dan kita sebagai parents sentiasa memaafkan anak-anak kita dan kita kena sentiasalah, pada pendapat saya, kita kena sentiasa redha dengan anak-anak kita, insya-Allah. Kalau kita redha dengan anak-anak kita, insya-Allah mudah perjalanan anak-anak kita ni. Dari segi pemakanan pula, pada saya sama seperti parents-parents yang lain, makanan sunat yang lain yang biasa kita bagi pada anak-anak, kurma, madu, kismis. Kalau makanan-makanan tambahan tu macam vitamin C, multivitamin, pada saya tu biasa. Boleh saya kata memang semua parents bagi pada anak-anak makanan sunat dan makanan tambahan tu. Tak ada yang special pun yang saya beri pada anak-anak saya. Okey, macam Nurdiana Insyirah ni pula, pada saya apa yang dia perolehi sekarang ni adalah atas daya usaha dia sendiri. Memang atas daya usaha dia sendiri. Dia yang menjawab soalan, dia yang study, dia yang ulang kaji, semua dia sendiri. Saya hanya sebagai seorang ibu, ayah, memang menjadi pendengar setia dan pendorong semangat untuk dia. Saya selalu pesan dekat dia, kalau awak nak berjaya, buatlah sehabis baik. InsyaAllah. Selain daripada tu, kita sebagai ibu, doa seorang ibu ni kan makbul kan, orang kata. Jadi dah tentu-tentulah solat. Selain daripada solat 5 waktu yang wajib kita buat tu, kita buat solat hajat, solat tahajud, doa untuk anak-anak. Saya rasa semua ibu ayah memang buat benda tu. Dah terlanjur kami diberi peluang untuk buat video ni. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada pihak sekolah sebab sudi menjemput Nurdiana Insyirah untuk berkongsi pengalaman, cerita tentang dia kan. Dan saya juga sebagai ibu ayah kepada Nurdiana Insyirah, sebagai parents dia ni, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih pada semua guru-guru di Sekolah Kebangsaan Teluk Ramai yang pernah mengajar Nurdiana Insyirah pada satu masa dulu. Jasa-jasa guru semua tak mampu saya balas. Hanya Allah sahaja yang mampu membalas jasa-jasa anda semua. Terima kasih banyak-banyak.
Sebab pada saya, tanpa kejayaan seorang pelajar tu juga atas jasa seorang guru yang cemerlang. Okey, last sekali saya doakan anak-anak di sekolah kebangsaan Teluk Ramunia ni berjaya dalam peperiksaan apa saja bidang lah, berjaya dunia dan akhirat lah, berjaya dengan cemerlangnya lah, menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan saya berharap kejayaan Nurdiana Insyirah ni menjadi contoh yang baik, dan pemangkin semangat untuk semua anak-anak yang ada di sekolah kebangsaan Teluk Ramunia ni untuk cemerlang pada masa akan datang. Okeylah, sekian daripada saya, kami. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.